Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tanya dekat komuniti channel YouTube Mona Lisa, siapa streamer yang anda follow dan kenapa? Selain dari Maharaja kita, Solos, antara streamer yang banyak dipetik nama dia dekat situ ialah Bex. Dan saya personally memang tonton Bex. Saya suka Bex sebab Bex bukan fokus kepada mobile game saja. Dia bukan fokus kepada PC game, even PS4 ke apa-apa jenis game dia layan semua, dan dia punya cara bawa game tu memang terbaik lah. Cuma video kali ni saya bukan nak fokus kepada Bex, saya nak fokus kepada kita punya Maharaja. Kenapa saya as tech YouTuber sendiri pun saya acknowledge dia sebagai Maharaja lah. Video kali ni sebenarnya segmen buah kosong, santai-santai saja. Saya just nak kongsikan pendapat saya secara peribadi dengan anda. Dia tak ada benda yang bersifat teknikal, tak ada benda yang bersifat crucial. So kita just layan saja video kali ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey, kita kena faham yang seorang streamer tak wajib jadi pro player. Sebab streamer ni kerja dia sebenarnya sebagai entertainer. Kerja dia menghiburkan dia punya audience. Nak hiburkan audience ni tak semestinya jangan jadi pro player. Cuma kalau audience nak dia jadi pro player, yes, dia kena jadi pro player. Tapi saya kenal juga beberapa orang streamer yang boleh dikatakan berjaya juga dengan cara menunjukkan dia punya kenubaan dia tu. Saya tak kata Zaki lah, tapi streamer-streamer ni, dia orang datang dekat dia punya streaming, dia tunjuk dia punya kebodohan dekat situ, orang caci maki dia. Tapi kalau kita tengok dia dari sudut seorang streamer, dia sangat berjaya. Dia punya views tinggi, mencanak naik kan. So that's why kita kena faham yang streamer ni dia bukanlah pro gamer, dia juga bukan orang yang tak pandai main, tapi dia mampu untuk buat orang rasa terhibur dengan apa yang dia buat. So key dia nombor satu ialah kita buat apa yang orang suka, bukan apa yang kita suka. Kalau orang tak suka dengan apa yang kita suka, so kita tolak jauh-jauh, kita fokus apa yang orang suka lah. Cuma dekat Solos ni dia punya rezeki lah. Apa yang dia suka, audience dia pun suka benda tu. Dia suka main Mobile Legends, audience dia pun suka main Mobile Legends. Cuma bukan Solos dah main Wild Rift ke? Dan kita kena faham, bila kita jadi seorang streamer ni kan, kita yang bayar gaji kita sebenarnya bukan Facebook, bukan YouTube, bukan Twitch, bukan. Yang bayar gaji kita sebenarnya kita punya audience, kita punya penonton. So, bila kita tahu yang penonton kita bayar gaji, kita kena interact dengan mereka, kita kena appreciate mereka. Macam mana Solos dia appreciate dia punya audience, walaupun dia dah fokus gila-gila dengan game dia, saya tengok relax je, dia reply macam hi, Assalamualaikum, sihat ke, makan ke, dengan dia punya audience. Bila dia mati kena kill kan, relax je dia reply macam tu kan. Ada satu kes seorang streamer yang agak popular juga dekat Malaysia ni, dia komen benda negatif. Bila dia punya audience minta giveaway, dia bagi tahu, miskin sangat ke sampai nak giveaway bagai tu, which is dia cari gaduh dengan audience dia. Dan ada lagi beberapa streamer yang suka caci maki dia punya audience bila audience dia tu serang dia kan. Which is bagi saya betul, dari segi audience tu dia memang tak ada etika. Audience tu memang bermasalah lah, kita cakap kan, bocah-bocah yang bermasalah. Tapi as a streamer, dia tak patut buat benda tu. Sebab yang bayar gaji dia ialah penonton tu kan. Kalau dia tak suka, just ignore ataupun block sajalah. And manusia-manusia kita cakap negatif macam ni, dia akan muncul. Even dekat Solos sendiri, anda boleh tengok ramai juga yang kutuk caci maki Solos. Sebab tengok macam mana dia handle orang-orang macam ni, memang pro habis. Dia just ignore, dia just tak hirau kan manusia-manusia macam ni. Kadang-kadang dia gelak lagi, bila orang kutuk dia, dia gelak. That's why saya rasa yang dia memang layak untuk dijadikan idola. Dia tak makan dengan provokasi yang bocah-bocah ni buat lah. Sebab dia ada manner dia. Saya tengok Solos ni kan, dia ada etika dia ada manners. Sebut tentang etika atau manners ni, sebenarnya benda-benda macam ni, benda yang ramai gamers ataupun streamers kurang. Dia fikir macam, aku main game, aku boleh berjaya. Betul, saya tak nafikan benda tu. Ada je pro gamer yang berjaya kan. Tapi, let's say dia tak berjaya, tapi dia tak ada etika. Dia ikut perangai dalam game dia. Dia suka caci maki orang, panggil anjir bagai tu. Dan dia bawa ke dunia sebenar, which is dia akan gagal lah. And benda ni kan, kita boleh belajar dekat Gamers Gathering, dekat server DNA 5 nanti, yang akan berlangsung pada Disember. Dekat situ kan, server DNA 5, maybe kalau anda dah join server DNA 4, biggest online gathering
biggest gamers online gathering pada tahun lepas. Anda tahu dia ada mousepad party, dia bagi giveaway banyak-banyak gila. So dekat situ, dekat gamers biggest online gathering ni, server DNA 5 ni pun dia ada banyak giveaway. Tapi yang penting, dia punya konten-konten tu kita boleh bercakap dengan streamer-streamer yang kita suka. Kita boleh tanya macam mana kita nak bina kerjaya dekat situ. Kita boleh tanya pro gamer, even ada tournament game lah. Saya sediakan link dalam ruangan description box below in case anda nak join event tu, which is saya sangat-sangat recommend anda untuk join. InsyaAllah saya pun join sekali, saya akan live sekali dekat situ. Okay, balik pada cerita Solos tadi. So, untuk jadi seorang streamer yang berjaya, kita kena ada manner kita sendiri. Kita kena ada adab, kita kena ada etika kita. Yang mana benda ni memang kita boleh nampak dekat Solos. Dia tak pernah, saya follow dia punya streaming, saya tak perasan. Saya tak tahu kalau anda perasan, tapi saya sendiri saya tak pernah tengok dia caci maki orang lain. Dia tak ada kata macam perkataan-perkataan buruk. Saya tak pernah jumpa. Dia tak pernah mencarut bagi saya compare dengan beberapa orang streamer yang lain lah. Dan saya perasan juga Solos punya streaming ni kan, dia tak kosong. Dia ada info-info yang dia suka share dengan orang dalam cara yang paling senang nak faham lah. Bila dia stream, dia pun bagi tahu kepada kita, okay, hero ni nak guna macam mana, lepas tu item nak beli item apa, lepas tu nak combo-wombo dengan hero lain macam mana. Saya yang noob gila tentang Mobile Legend pun saya boleh faham macam mana nak main benda ni. Of course, faham dan buat tu dua benda yang berbeza lah. Saya memang tak pandai main Mobile Legend, but theoretically kita tahu, okay, kalau guna dia ni kena beli item apa. Of course, bila saya main memang tak jadilah benda tu. Cuma apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah dia punya konten tu tak kosong, dia punya konten tu tak merapu, and dia punya konten tu bersih, tak ada caci maki, penuh dengan informasi. To be honest, saya tak kenal Solos secara person lah. Saya tak kenal dia secara person. Saya tak pernah jumpa dia face to face. Saya tak pernah duduk lepak dengan dia macam saya pernah lepak dengan Lapa Gaming. Saya tak pernah lah. Dengan Solos saya memang tak pernah. Cuma sebab saya follow dia punya streaming, so saya nampak dia punya attitude tu macam mana, dia punya perangai macam mana, orang dia macam mana, dia punya personality tu macam mana. That's why bagi saya dia memang layak untuk dijadikan idola. Saya memang respect gila, walaupun dia ni kita consider sebagai maharaja dah dekat streaming dia. Bayangkan dia punya loading saja, dia cakap in streaming lagi 5 minit, dia punya orang yang nak tonton dia dah sampai 1,000 orang tunggu, 2,000, kadang-kadang cecah sampai 10,000 yang tunggu, bukan yang tengok lagi, yang tunggu. Dia belum live lagi kan. Dia sampai level tu sekalipun saya tengok dia bukanlah seorang yang macam bercakap besar, suka tunjuk dia punya kemewahan, tak ada. Even yang Mustang tu pun orang yang cover dia bukan pergi show off, upload gambar dekat YouTube, Facebook, tak ada. Tu semua orang yang ambil dan kecoh kan. Dan kalau tengok dia punya streaming kan, which is benda ni saya memang respect gila lah. Kalau tengok dia punya streaming, walaupun dia dah level maharaja macam tu, dia tak set up studio yang mewah-mewah, tak ada. Dia punya streaming memang simple gila, just sekadar buka kamera lepas tu main. Dia punya background pun bukan green screen, bukan blue screen. So benda ni yang saya nak cuba terapkan dalam audience saya dekat YouTube channel Mona Lisa punya penonton lah. Sebab kadang-kadang ramai orang kita dia fikir nak jadi streamer, nak jadi YouTuber ni kena kelengkapan tu cukup lengkap macam professional player. Kena beli green screen, kena ada handset yang mahal, kena ada semua benda yang mahal lah. But Solos dah buktikan yang kita nak jadi successful untuk streamer ke, YouTuber ke, kita tak perlu kan semua benda tu. As long as kualiti kita okey, orang boleh terima, tak ada masalah. Kita tak perlu jadi top tier, nak jadi cinematic bagai tu tak perlu. Even nak review produk, kalau kita nak beli pakai kamera 4K semua tu, bagi saya kalau konten kita hampir, tetap hampir jugalah. So, benda ni Solos dah buktikan dan kita patut follow. Saya kenal memang ramai gila kawan-kawan yang cakap okey nak jadi YouTuber, nak jadi streamer, tapi nak tunggu DSLR ada dulu, nak tunggu laptop power dulu. So, mereka pun tunggu, bila tunggu dah dapat laptop, tapi bila dah dapat laptop buat 1, 2, 3 video, tiba-tiba tak ada orang tengok, views pun sendu je kita cakap, lepas tu give up. Barang dah beli dah. So, that's why bagi saya buat dulu. Bila anda dah jumpa momentum anda dah rasa macam okey dah boleh gini, barulah anda start invest sikit. But still tak payahlah invest mahal-mahal benda-benda macam ni, sebab
saya perasan pekerjaan ataupun kejayaan Alaf baru ni, kita sebut tentang kejayaan ni kan. Kejayaan dia ada kejayaan yang dah pupus, macam penjaga tol. Penjaga tol dia punya kejayaan tu dah pupus sekarang kan. Kita dah tak boleh nampak itu punya profession ataupun pekerjaan tu dekat sekarang, sebab semua dah diganti dengan mesin-mesin elektronik dan sebagainya. Ataupun yang jual tiket kan, benda tu pun dah, kejayaan tu dah makin pupus lah. Dan sekarang ada kejayaan Alaf baru yang baru-baru lahir kan, YouTuber, streamer. So benda-benda macam ni yang saya perhatikan, nature untuk kejayaan baru ni dia bersifat insecurity. Dia tak ada secure. Dia boleh, gaji dia boleh fluctuate, dia boleh naik gila-gila tinggi, lepas tu dia boleh jatuh rendah gila lah. Sama juga dengan streamer, sama juga dengan YouTuber. Bila dapat income tinggi tu dia memang tinggi gila, tapi bila rendah tu memang rendah gila. That's why kalau kita invest diri kita dekat benda-benda macam ni dan kita tak invest pada diri kita sendiri, kita invest kepada kelengkapan-kelengkapan kita tapi kita tak invest pada diri kita, kita tak pergi belajar dan sebagainya, saya percaya satu hari nanti kita akan out of league. Kita akan ditinggalkan oleh golongan-golongan baru yang lagi mantap dari kita lah. That's why dalam masa sama kita upgrade kita punya equipment, kita upgrade kita punya lighting, kita punya kamera. Dalam masa sama kita kena upgrade diri kita. Kita kena join event, kena belajar macam mana nak jadi streamer yang berjaya, kena pergi jumpa dengan orang tu, kena invest sikit. Orang suruh bayar yuran RM200 untuk belajar benda-benda macam ni. Yes, kita belajar. Smartphone kita boleh beli sampai RM4,000 Malaysia, tapi untuk bayar RM200 untuk satu kelas upgrade diri kita, kita rasa macam mahal gila kan. Banyak orang macam tu lah. That's why bila ada gamers gathering macam server DNA yang akan berlangsung, kalau tak silap saya 5-6 Disember nanti, join dah lah event tu percuma. Ada banyak giveaway lagi. Lepas tu konten-konten yang live masa tu sangat-sangat berbaloi untuk kita tonton, sebab dia akan ajar banyak perkara. That's why saya sediakan link dalam ruangan description box below in case anda nak join server DNA tu dekat bawah. Saya pun join insyaAllah. Dan sambung pada Solos tadi, dia dah buktikan dengan cara kita kata simple macam tu, dia boleh jadi top 1 dekat Malaysia. Dia dah jadi top 1 kan. And the same thing, kita jangan, saya selalu bagi tahu, jangan invest diri kita, jangan invest duit kita pada platform. Jangan devote diri kita pada platform. Macam sekarang YouTube tengah famous, so kita pun gila-gila sanjung YouTube, kita rajakan YouTube, dan kita tak boleh jamin yang YouTube tu kekal top 1 tau. Kadang-kadang dia akan jatuh, dia jadi top 2, kadang-kadang dia jatuh lagi. Kita boleh tengok sejarah online lah. Macam dulu dekat Malaysia ni yang famous ialah mudah.my. Lepas tu dia naik lelong.my.com. Lepas tu naiklah Lazada sekejap. Lepas tu Lazada jatuh, naik 11 Street. Lepas tu Lazada naik balik. Tapi sekarang Shopee top. So bayangkan kalau kita ni devote diri kita dekat mudah.my, kita ni percaya gila-gila, kita bayar dekat mudah.my, kita buat gila-gila dekat mudah.my, tapi sekarang Lazada dah naik kan, Shopee dah naik kan. Dekat mana mudah.my tadi? Ini semua bagi saya ni, Lazada, Shopee, Mudah, semua ni ialah platform ataupun kenderaan yang kita boleh tumpang dia, tapi kita jangan bayar lebih-lebih dekat dia. Kita jangan tukar enjin dan sebagainya, sebab kenderaan ni dia boleh bertukar bila-bila masa. Yang penting destinasi yang kita nak pergi tu, kalau kita nak pergi Kelantan ke Terengganu, kita nak naik kapal terbang ke, kita nak naik bas ke, tak ada masalah. Yang penting kita sampai dekat sana. That's why jangan devote diri kita gila-gila dekat Facebook. Saya kenal beberapa orang streamer yang memang puji gila-gila Facebook masa mula-mula mereka streaming, dapat gaji sampai RM10,000 Malaysia, something like that. Tapi sekarang dah hilang. Sebab apa? Sebab Facebook punya KPI, dia punya standard tu makin naik. Mungkin bulan ni dia kena stream ada 10 orang, 10,000 views. Lepas tu bulan depan dia kena naik lagi 20,000 views. Sampai satu masa dia burn out. Sampai satu masa streamer ni dah tak boleh buat apa yang Facebook nak. So Facebook buang saja. Sebab kita kena faham yang kita sebenarnya alat untuk mereka raih duit sebenarnya. So bila kita dah tak ada nilai di mata mereka, mereka akan buang saja. That's why jangan devote diri kita pada YouTube ke, pada Facebook ke, pada Twitch ke. Kita kena jadi fleksibel. Dalam masa sama kita buat kita streaming dekat Facebook, dalam masa sama kita buat juga dekat YouTube. So kalau Facebook mati, YouTube masih ada, something like that. So itu saja pendapat saya tentang kenapa saya rasa Solos layak dijadikan sebagai idola untuk siapa-siapa yang nak jadi streamer, siapa-siapa nak jadi programmer. Yang penting akhlak tu ada dekat Solos. Tu je saya boleh bagi tahu. Sebab saya orang yang dah berumur. Saya dah lalui masa-masa kita cakap tak matang. Saya pernah lalui form 5 yang saya rasa ketika tu saya lah yang paling taiko. Saya pakai tie, kalau sepatutnya tie kita pakai dekat leher, saya pakai dekat seluar, which is masa tu kita fikir kita macho, tapi bila kita tengok balik,
pelajar-pelajar form 5 sekarang, kita tengok bila dia buat macam tu, kita rasa macam oh tak matang gila kan. Dan kita tengok macam saya pun pernah lalui zaman kita tulis aku AKU tu sebagai AQ, budak-budak WeChat masa umur 20 tahun dulu, which is ketika tu saya rasa macho gila buat benda tu. Tapi bila saya tengok balik sekarang, saya rasa macam bodohnya aku buat benda ni dulu kan. Saya dah lalui semua benda tu, dan saya tak nak adik-adik penonton saya di luar sana buat benda yang kononnya macho di mata kita tapi hakikatnya sangat-sangat buruk di mata orang lain lah. So terima kasih kerana menonton. Ini just sekadar sembang buah kosong, santai saja. Dia tak ada apa-apa benda yang kritikal sangat. Cuma itulah, saya just nak promote kepada anda server DNA 5 yang akan berlangsung 5 hingga 6 Disember ni. So kalau anda tertanya-tanya apa tu server DNA, dia ialah biggest gamers online gathering. Dia tak perlu pergi dekat sana, dia just online gathering. Kita just boleh live dekat situ, dan kita boleh borak dengan streamer-streamer yang kita suka. Ada online tournament. Kalau kita nak bina team, professional team, kita nak buat team gaming kita sendiri, masa tu kita boleh join online tournament mereka. Kita tengok team kita takat mana boleh pergi kan. Lepas tu ada juga giveaway kali ni sampai RM500,000 Malaysia. Dia punya total giveaway tu memang banyak gila. Ada kerusi gaming, ada casing, ada motherboard, dan ada banyak-banyak lagi giveaway. So that's why saya sangat-sangat suggest anda untuk join server DNA 5 ni. So itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.